Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid. Okey, pada hari ini cikgu akan membuat imbas kembali terlebih dahulu mengenai topik yang telah kamu pelajari pada kelas yang lepas. Okey, seperti yang kita telah belajar pada kelas lepas, kamu telah mempelajari mengenai sort, iaitu yang terbahagi kepada dua, bubble sort dan juga kita ada dua, iaitu bubble sort dan juga binary sort. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai apa. Jadi sebelum tu cikgu akan terangkan kepada kamu semua mengenai objektif pembelajaran, di mana apa yang telah kamu akan dapat pada akhir pembelajaran nanti, iaitu 3.1.2, iaitu yang pertama adalah menulis sudokod yang menunjukkan linear search. Yang kedua adalah melukis carta alih yang menunjukkan linear search. Jadi pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap kamu semua akan dapat menulis sudokod dan juga melukis carta alih yang menunjukkan linear search. Jadi mari kita teruskan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita lihat menulis sudokod bagi linear search. Linear search bermaksud secara tersusunlah secara linear, secara baris. Algoritma ialah satu set langkah yang teratur untuk dilakukan bagi mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Jadi untuk kita nak selesaikan sesuatu masalah, kita memerlukan algoritma. Algoritma ini diwakilkan kepada dua. Apa itu? Yang pertama adalah pseudocode dan juga carta alih. Jadi apa itu pseudocode? Pseudocode ini adalah perwakilan algoritma dalam bahasa yang boleh difahami. Carta alih pula adalah perwakilan algoritma dalam bentuk grafik. Jadi cikgu akan tunjukkan kepada kamu semua satu persatu cara untuk menulis pseudocode dan melukis carta alih. Jadi untuk kita nak selesaikan masalah seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kita memerlukan algoritma, kerana algoritma ini adalah salah satu cara ataupun langkah-langkah yang teratur bagi kita nak selesaikan masalah, khususnya dalam bidang komputer, iaitu sudokod dan carta alih, kerana dengan adanya set langkah ini akan memudahkan lagi dan juga masalah tersebut akan dapat dihasilkan dengan jelaslah. Pembinaan algoritma boleh mengesan ralat yang ada sekiranya output itu salah. Jadi bila kita buat algoritma, kita menggunakan algoritma untuk menyelesaikan masalah, jadi kita boleh mengesan ralat ataupun kesalahan yang berlaku. Jadi kita lihat pula langkah-langkah pembinaan sudokod bagi linear search untuk mencari satu nombor dalam senarai yang rawak ataupun dipanggil sebagai random list. Jadi kita lihat contoh yang pertama adalah cara untuk kita nak bina sudokod. Bila kamu lihat contoh carian suatu nombor menggunakan senarai 10, 82, 5, 18, 27, 15, 44, 142 dan 99. Jadi langkah yang pertama, kamu perlu fahami terlebih dahulu proses linear search. Bagaimana proses linear search itu berlaku? Itu dengan membina algoritma. Kamu perlu bina dulu algoritma dan seterusnya barulah kamu bina sudokod dan juga carta alih. Jadi bagaimana kita nak bina algoritma? Yang pertama adalah mula dengan item pertama. Jadi yang pertama adalah mula dengan item pertama dalam senarai. Yang kedua adalah kamu perlu membandingkan item carian dengan item pertama. Yang ketiga, jika nilai item carian sama dengan nilai item pertama, carian akan dihentikan. Kalau tak, ulang langkah yang kedua dan
hingga ke-4 dengan item yang berikutnya dalam senarai. Okey, nombor 5 adalah carian akan tamat apabila item carian tersebut diperoleh ataupun apabila semua item telah disemak. Itu adalah cara untuk kita membuat algoritma. Okey, jadi kita lihat pula langkah yang kedua, iaitu menulis sudut dan juga melukis carta alih. Tapi kita lihat terlebih dahulu cara menulis sudut. Sebelum tu kita lihat langkah yang kedua ini. Pemboleh ubah yang berkaitan perlu diketahui secara kasar terlebih dahulu. Kita kena tahu dulu pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang diperlukan adalah seperti berikut. Contoh L ialah senarai yang mengandungi 10 item dengan nilai-nilai L0 sama dengan 10, L1 sama dengan 82 dan seterusnya lah. Maksudnya huruf-huruf ini adalah bermaksud diwakili lah. T ini ialah pemboleh ubah yang mewakili nilai item carian. I ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai L. N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. Jadi kita lihat dulu yang pertama adalah cara untuk kita nak menulis sudut kod. Seperti yang kamu lihat di slide ini, kamu juga boleh rujuk buku teks pada muka surat 74. Jadi yang pertama adalah kamu perlu tulis yang pertama mula. Mesti ada perkataan mula sebelum kamu mulakan sesuatu sesuatu penulisan sudut kod lah. Kamu perlu menulis perkataan mula. Yang kedua adalah kamu perlu setkan senarai L, iaitu 10, 82, 5, 18, 27, 15, 44, 142 dan 99. Selepas itu yang ketiga adalah kamu perlu isytihar pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa yang kamu dapat, iaitu pemboleh ubah I, N dan juga T. L ni kita dah buat, iaitu inilah. Senarai kamu dah masukkan. Jadi kamu perlu isytihar pemboleh ubah I, N, T. Jadi kamu perlu setkan N ni sama dengan 10. Maksudnya N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item. Berapa bilangan item adalah 10. Jadi kamu perlu masukkanlah, setkan N sama dengan 10. Lepas tu setkan I sama dengan 0. I ini ialah kedudukan kedudukan item dalam senarai L lah. Jadi kamu perlu wakilkan dia sebagai 0. Jadi yang keenam adalah kamu perlu masukkan nilai carian T. T ini adalah mewakili nilai item carian lah. Jadi nombor 7 adalah for I lebih kecil daripada N. Maksudnya jika I lebih kecil daripada N. Jadi 7.1 jika Li, maksudnya Li ni sebarang nombor lah, sama dengan T, maka 7.1.1 kamu perlu paparkan item ada dalam senarai. Maksudnya I ini 0 lebih kecil daripada 10. Jadi adalah dalam senarai 10. Jadi kalau tak 7.1.2 kamu perlu langkaulah ke langkah yang ke-9, iaitu tamat. Jadi kalau tidak item tu ada dalam senarai, kamu perlu kiralah I ini I sama dengan I tambah dengan 1. 7.3 kamu perlu tamat jika. Nombor 8 adalah jika I lebih besar dan sama dengan N. 8.1 kamu perlu paparlah item tiada dalam senarai. I ini 0, dia kata lebih besar dan sama dengan N. N itu adalah 10. Maksudnya di sebaliknya adalah negatif 10 lah. Jadi negatif 10 ini tiada dalam senarai. Jadi 8.2 tamat jika dan 9 adalah tamat. Ini lebih kompleks sikit lah cara untuk menulis sudut kod. Tak apa, cikgu akan tunjukkan contoh yang lebih mudah untuk kamu fahami bagaimana untuk menulis sudut kod. Jadi kita lihat pula cara untuk
melukis carta alih, tapi kamu perlu ketahui terlebih dahulu simbol dan fungsi. Okey. Sebelum kamu melukis carta alih, kamu perlu tahulah simbol dan juga apa fungsi simbol tersebut. Okey, jadi kamu lihat, simbol ini adalah untuk mula dan juga tamat. Okey, jadi ianya mula dan tamat sesuatu aktiviti lah. Okey, kalau segi empat tepat ni adalah proses, itu aktiviti ataupun proses yang berlaku lah. Okey, jadi kita lihat pula bentuk ini adalah untuk pilihan, di mana untuk menguji sama ada benar ataupun salah. Okey, anak panah ini merupakan aliran, itu aliran aktiviti lah. Okey, yang bulat ini adalah penyambung. Penerangannya adalah untuk menggabungkan aliran yang berlainan. Okey, parallelogram pula untuk input ataupun output, di mana ini untuk operasi input dan juga output lah. Okey, jadi kita lihat cara untuk melukis carta alih. Okey, yang pertama adalah langkah-langkah pembinaan carta alih bagi linear search untuk mencari satu nombor dalam senarai yang rawak ataupun random list. Okey, jadi cikgu nak kamu rujuk buku teks muka surat 75. Okey, kita lihat dulu buku teks. Okey, jadi buku teks buku surat 75 adalah, kamu lihat di sini adalah yang pertama, kamu perlu tulis dulu perkataan mula dalam bentuk bulat macam ni. Lepas tu kamu masukkan, yang pertama adalah kamu perlu setkan senarai L sama dengan A, B, C, D dan seterusnya lah. Buat dalam bentuk huruf. Okey, kamu perlu istihar pemboleh ubah N, I, J, M, B, di mana M ini ialah kedudukan item pertengahan dalam senarai. B adalah pemboleh ubah yang mewakili nilai item carian. J ialah N tolak 1. Okey, jadi kamu perlu setkan N sama dengan 26, setkan I sama dengan 0, setkan J sama dengan N tolak 1. Jadi langkah yang ketiga adalah kamu perlu masukkan nilai carian B lah. Okey, masukkan nilai carian B. Contohnya I lebih kecil daripada J. Okey, maksudnya I ini adalah 0, J adalah 26 tolak 1 sama dengan 25. Betul ke? I ini 0 lebih kecil daripada 25? Ya. Kalau ya, setkan M sama dengan I tambah J dibahagikan dengan 2. Okey, jika tidak, kamu terus tamat lah. Okey, jadi bila masukkan setkan M sama dengan I tambah J bahagi 2, kamu perlu selepas itu kamu terus pergi ke langkah yang kelima, di mana kamu perlu masukkan B, iaitu nilai carian sama dengan L, M. Jika tidak, B lebih kecil daripada LM. Kalau ya, kamu teruskan J sama dengan M tolak 1. Kalau tidak, I sama dengan M tambah 1. Bila ya, kamu perlu paparkanlah item yang ada dalam senarai dan seterusnya dah tamat. Kalau proses ni perlu diulang, kamu perlu ulanglah daripada langkah yang selepas langkah yang ketiga ni, itu langkah yang pilihan ni dan seterusnya. Jika carta alih ini terlalu kompleks, cikgu akan ajar yang lebih mudahlah untuk kamu faham terlebih dahulu. Jadi kita teruskan ke slide yang tadi. Jadi kita lihat contoh lain. Contoh lain adalah yang cikgu bagi adalah kita lihat pseudocode. Yang pertama yang tadi cikgu dah jelaskan bahawa kamu perlu tulis terlebih dahulu perkataan mula. Ini adalah situasi untuk kita nak membuat iCopy. Contoh lain adalah situasi nak buat iCopy. Jadi yang pertama adalah mula. Lepas tu kita masak air. Bila masak air, kamu perlu masukkan kopi ke dalam cawan. Bila dah masukkan kopi, kamu perlu masukkan gula dan kamu perlu masukkan air panas ke dalam cawan. Selepas itu adalah proses tamat lah. Itu untuk pseudocode. Jadi untuk carta alih, tak nampak, tak apa.
cikgu bagi tahu ini adalah proses untuk membancuh kopi. Jadi yang pertama adalah kamu perlu mulalah. Okey, kamu perlu mula terlebih dahulu. Selepas itu kamu perlu masukkan air. Okey, masukkan air. Okey, selepas kamu masukkan air, kamu perlu buat terlebih dahulu pilihan di mana kamu perlu masukkan kopi ke dalam cawan. Okey, jika dah masukkan kopi ke dalam cawan, masukkan gula dan tuangkan air ke dalam cawan. Selepas tuangkan air ke dalam cawan, ini adalah proses lah. Okey, proses di mana kamu membacuh, cara untuk membacuh air. Okey, ini selepas kamu buat proses ketiga proses ini, kamu akan kacaukan air lah. Bila kacaukan air, maka kopi tersebut sedia dihidang dan tamatlah. Okey, tamatlah proses ini. Okey, jadi kita dah selesai. Cara untuk kita nak ketahui sudu kod dan syaratan air alih dengan lebih mudah. Okey, jadi cikgu ada satu permainan untuk kamu. Okey, permainan ini adalah dipanggil sebagai mini game. Okay, nanti kita akan jawab bersama-sama untuk mengetahui lebih fahamlah mengenai apa yang telah kita pelajari, itu dengan teori-teori mengenai cara untuk menulis sudu kod dan juga melukis syaratan alih. Okey. Jadi okey, cikgu akan buka dulu. Okey, jadi kita tunggu sebentar untuk loading game ni. Okey, baik murid-murid, mari kita mulakan quiz game kita ataupun dipanggil sebagai mini game. Okey, kita jawab bersama-sama untuk lebih lebih faham lagi mengenai topik yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, jadi ialah satu set langkah yang teratur untuk dilakukan bagi mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Okey, apakah maksud tersebut? Adakah algoritma, bubble sort, bucket sort dan juga binary search? Okey, ini merupakan bila kita lihat satu set langkah yang teratur, itu bermaksud bagi algoritma. Okey. Kita lihat soalan seterusnya. Apakah yang lazim yang digunakan untuk mewakili algoritma? Bila cakap algoritma, dalam fikiran kita terdapat dua, iaitu pseudocode dan juga carta alih. Jadi kita ke soalan seterusnya. Atur cara berikut manakah pernyataan yang benar tentang perkara-perkara penting semasa menulis algoritma. Jadi apa yang perlu kamu mengambil aspek yang penting dalam penulisan algoritma, itu pseudocode dengan syaratan alih. Bahasa yang boleh difahami oleh manusia, langkah-langkah yang ditulis mestilah dalam bentuk yang ringkas, algoritma yang ditulis mestilah mempunyai kesudahan yang tertentu dalam suatu tempoh masa, di langkah-langkah ditulis mestilah dalam urutan yang betul. Jadi yang benar adalah bahasa yang difahami, langkah ringkas dan juga mestilah dalam urutan yang betul. Kita lihat soalan seterusnya. Antara yang berikut, contoh manakah yang tidak melibatkan algoritma?
penggunaan lift. Penggunaan lift kita menggunakan langkah-langkah yang teratur lah. Okey, menggunakan algoritma. Okey, yang pertama kamu masuk dalam lift, kamu tekan butang nak pergi ke tingkat 1 ke, 2 ke, 3 dan seterusnya. Itu adalah contoh yang melibatkan algoritma. Lampu isyarat pun sama, dia menggunakan algoritma. Okey, C, sistem peredaran darah, adakah ia menggunakan algoritma? D, sistem pemarkahan pelajar, adakah ia menggunakan algoritma? Okey, kalau dalam sistem pemarkahan pelajar, ialah sebab dia memasukkan data-data pelajar terlebih dahulu, nama pelajar terlebih dahulu. Okey, jadi yang tidak melibatkan algoritma adalah sistem peredaran darah. Okey, dia tidak menggunakan algoritma lah sebab darah ni tidak kira dia punya dari mana dia punya darah keluar lah. Okey, yang berfungsi dalam badan kita. Okey, jadi kita lihat pula soalan seterusnya adalah carta ahli dibuat sebelum algoritma diwujudkan. Betul ataupun salah? Okey, adakah betul carta ahli dibuat sebelum algoritma? Okey, salah lah. Okey, yang pertama tadi cikgu cakap kita perlu buat terlebih dahulu algoritma, barulah kita berteruskan dengan sudokod dan juga carta ahli. Okey, jadi jawapannya adalah salah. Okay, jadi itu sahaja untuk soalan kita pada hari ini. Okey. Jadi kita back to slide balik. Okey. Kita lihat balik slide kita. Okey, kita dah selesai mini game. Jadi rumusan pada hari ini adalah apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita telah pelajari cara untuk menulis sudokod, bagaimana kita nak kenal pasti algoritma, sudokod dan juga cara untuk kita nak melukis carta ahli. Okey, dalam melukis carta ahli kita perlu tahu terlebih dahulu simbol dan fungsi-fungsi simbol tersebut lah. Barulah kita boleh tulis carta ahli, melukis carta ahli dalam bentuk grafik. Okey, itu yang telah kita belajar pada hari ini. Jadi sebelum habis kelas, cikgu akan memberikan pada kamu semua latihan pengukuhan di mana kamu perlu menjawab soalan 1 dan 2. Okey, ni boleh kamu rujuklah buku teks pada muka surat 76. Okey, jadi aktiviti 3.3 ini cikgu nak kamu buat soalan 1 dengan 2 sahaja. Okey, rujuk buku teks Asas Sains Komputer tingkatan 3 pada muka surat 73 dan 75 dan jawapan akan dibincangkan pada kelas minggu depan. Okey, aktiviti ini adalah aktiviti kumpulan di mana kamu boleh berbincanglah melalui WhatsApp dengan rakan-rakan kamu dan kamu boleh setiap orang perlu tulislah jawapan tersebut ya. Setiap orang perlu faham bagaimana cara untuk menulis sudokod dan juga carta ahli. Jika ada masalah, kamu boleh tanya cikgu melalui WhatsApp lah. Okey. Selain itu, kamu juga boleh tanya rakan-rakan kamu terlebih dahulu lah. Jika rakan kamu tidak tahu juga, kamu boleh tanya cikgu. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.